Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video pada kali ini adalah untuk menerangkan topik yang seterusnya di dalam tajuk bulatan, iaitu sisi 4 kitaran. Okey. So 6.2 sisi 4 kitaran. So sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu terletak pada lilitan. Okey. Contohnya seperti dalam gambar tersebut. Jadi kalau nak kenal pasti agak mudah saja. So saya lihat terus pada uji minda 6.2A. Jadi setiap bulatan berikut kena pasti sisi 4 kitaran yang terdapat dalam setiap bulatan dan jelaskan jawapan anda. Okey, so soalan A1. Soalan A bagi nombor 1, sisi 4 kitaran sebenarnya di mana? Untuk soalan 1 tak adalah, melainkan garisan Q ini. TQ ada satu garis. Jadi RSTQ merupakan sisi 4 kitaran. Sebab P bukan kerana bucu dia berada bukan pada lilitan. So P ni salah. Okey, tu jawapan dia nak tulis macam mana? Okey, soalan nombor 1, RSTP bukanlah sisi 4 kitaran. Okey, untuk soalan 2, okey, semua bucu terletak pada lilitan. Semua bucu terletak pada lilitan. Okey, jadi DEFG adalah, okey, bila nak menamakan sisi 4, sila pastikan sama ada kamu mengikut arah jam ataupun arah lawan jam. Sebagai contoh, untuk soalan nombor 2, sisi 4 kitaran ni kamu boleh sebut sebagai DGFE ataupun DEFG. Okey, DGFE tu maksudnya saya ikut arah jam. Okey, DEFG tu bermaksud saya ikut arah jam. Yang DGFE tadi tu arah lawan jam. Okey, kamu tak boleh tulis DFGE, tak boleh. Okey, tak boleh buat GEDF, tak boleh. Dia mesti ikut putaran bila dalam menamakan sisi 4 kitaran. Okey, so nombor 3, ada dua sisi 4 kitaran di situ, iaitu PQKN. Okey, merupakan sisi 4 kitaran. Pada masa yang sama juga adalah KLMN, juga adalah sisi 4 kitaran. Okey, dan nombor 4, sisi 4 kitaran ada satu sahaja, iaitu ABDE. Okey, ABDE ataupun AEDB. Alright. So itu Kemudian nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi 4 kitaran yang telah anda kenal pasti. Okey, kenapa kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan sudut bertentangan? Okey, saya ambil contoh pada soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Okey, so soalan nombor 3 rujuk kepada sisi 4 kitaran PQKN. Okey, so pada PQKN, sudut bertentangan. Okey, ini adalah sudut K. Yang mana bertentangan dengan sudut K adalah yang ini, sudut P. Okey, sama juga kalau sudut Q, yang bertentangan dengan sudut Q adalah sudut N. Okey, dia tak boleh kata sudut K yang bertentangan adalah sudut Q ataupun sudut N. Bukan. Sudut bertentangan dia ada satu sahaja. Okey, yang memang bertentang betul lah. Okey, sebab Q dengan N bukan sudut bertentangan. Q dengan N adalah sudut bersebelahan. Beza So sudut bertentangan dia tak berkongsi apa-apa. Okey, sudut Q dia berkongsi sisi K. Sudut N dia berkongsi sisi KN. QK, KN. So itu satu. Selain daripada tu samalah L tentang dia adalah ini, M tentang dia adalah K. Okay, sama juga B sudut tentangan dia adalah E, A sudut tentangan dia adalah
D. Okey. Kenapa nak kena tahu ciri-ciri sudut bertentangan? Sebab dia ada kaitan dengan bulatan. Okey. Pergi kepada hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Ada dua perkara tadi. Sisi 4 kitaran, pertama, semua bucu dia mesti terletak pada lilitan. Yang kedua, kenapa kamu kena tahu pasal bertentangan? Kerana di sini. Okey, hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam suatu sisi 4 kitaran ialah 180 darjah. Maksudnya dekat sini X dengan Y. Jadi X tambah Y adalah sama dengan 180. Okey, ini adalah P dengan Q yang bertentangan. Jadi kesimpulan dia adalah sudut P tambah sudut Q adalah sama dengan 180. Dan dengan itu, kita juga akan tahu bahawa jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4 kitaran adalah sama dengan 360. Okey, jumlah sudut pedalaman jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4 360. Yang dia kata dekat sini yang 180 ni adalah jumlah sudut pedalaman yang bertentangan. Itu 180. Okey, tapi kalau keseluruhan segi 4 adalah 360. Okey, so itu yang ditanya. Right, jadi kalau kita lihat kepada 6.2b, dia dah start kat sini. Raja di bawah ialah bulatan dengan O ialah pusat bulatan. Hitung nilai X. Okey, so dekat sini banyak sebenarnya kaedah yang boleh digunakan, termasuklah dengan yang kamu dah belajar. Tapi antara yang dah belajar adalah apa? Ini mesti 90 darjah kerana ini diameter, kan? Jadi nak dapatkan X sama dengan 30 darjah sajalah. Tapi sekarang ni kita nak gunakan konsep sisi 4 kitaran, di mana jumlah 50 dengan 60 adalah 110. Di mana jumlah di sini pula adalah 40 tambah X yang ni. Jadi kalau gunakan konsep sisi 4 kitaran tadi, jumlah sudut bertentangan adalah sama dengan 180 darjah. Maka 40 tambah X tambah 110 adalah sama dengan 180. Jadi X sama dengan 30 darjah. Okey. Banyak lagi konsep boleh digunakan. Antaranya macam tadilah konsep segitiga bersudut tegak. Kita ikut tajuk. Okey, kalau soalan campur-campur tak apa, kita ikut mana yang kita tahu. Yang ni dia tak campur, kita ikut tajuk. Okey, soalan B. Sudut bertentangan, jumlah sudut tangan mestilah 180 darjah. Pertama, kita perasan dia ada sisi 4 kitaran pada rajah B, iaitu yang kawasan yang saya bertandakan di mana bucu-bucunya terletak pada lilitan. Maka dengan itu, sudut bertentangan 140 adalah di sini. Sudut bertentangan 140 adalah sama dengan 40 darjah. Kerana apa? Kerana 140 tambah 40 sama dengan 180. Jadi bagaimana untuk mendapatkan nilai X? Okay, bagaimana untuk mendapatkan nilai X? So, diberi bahawa dua garisan ini adalah segitiga sama kaki. Bermaksud ini juga adalah X. Dan antara konsep yang boleh digunakan adalah ini segitiga. Ini segitiga dengan sudut keluaran 40 darjah. So, apa yang berlaku adalah hasil tambah dua sudut pedalaman ini adalah sama dengan sudut peluaran, iaitu X tambah X sama dengan 40 darjah. Okay, so 2X sama dengan 40, maka X sama dengan 20. Okay, so X tambah X sama dengan 40, so X sama dengan 20. So, itu bagi soalan B. Baik, seterusnya pergi kepada soalan C. Okey, agak mudah. Ini adalah 70 tambah 50, 120.
Kenapa saya tambahkan? Sebab saya nampak wujudnya satu sisi 4 kitaran. Jadi, sisi yang bertentangan dengan 120 adalah di sini, iaitu sama dengan 60. Okey, maka dengan itu X adalah sama dengan 180 tolak 60. Jadi X adalah sama dengan 120 kerana sudut satu garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Okey, nak dapatkan X, tolakkanlah dengan 60 tu. Okey. So saya tak gunakan kalkulator buat masa ni, jadi saya besarkan skrin lah. Baik, so itu bagi soalan nombor 1. Seterusnya, bagi soalan nombor 2. Okey, bagi soalan nombor 2, rajah menunjukkan sisi 4 kitaran ABCD dalam bulatan. Diberi bahawa sudut ADB sama dengan 30 darjah dan sudut ABD sama dengan 20 darjah. Telah dilabelkan. Hitung nilai sudut BCD. Okey. So macam mana kita nak buat? CD bukan diameter. Okey, dia hanya beritahu 30, 20. Okey, kalau ini 30, kalau ini 20, apakah sudut BAD? Kita gunakan konsep sudut segitiga, jumlah sudut segitiga sama dengan 180 darjah. Jadi sudut BAD adalah sama dengan 180 tolak 20 tolak 30, iaitu sama dengan 130 darjah. Okey, jadi sudut A di sini adalah 130 darjah. Jadi soalan minta sudut BCD, iaitu sudut yang bertentangan dengan sudut BAD. Maka sudut BCD adalah sama dengan 180 tolak 130, iaitu 50 darjah. Okey, kerana konsep sudut bertentangan bagi sisi 4 kitaran, jumlah kedua sudut itu adalah sama dengan 180 darjah. Okey, so itu kaitan yang cuba disampaikan pada sisi 4 kitaran, di mana sudut bertentangan sama dengan 180. Okey. Nombor 3. Rajah menunjukkan bulatan berpusat O jika POS ialah segitiga sama sisi dan sudut SOR sama dengan 20 darjah. Hitung nilai sudut PQR. Okey, bila kata segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki segitiga sama sisi, POS. Segitiga sama sisi bermaksud semua sudutnya adalah sama, iaitu sama dengan 60. Okey, itu yang pertama. Right? Kemudian bagaimana nak hitung nilai sudut PQR? Okey, kiranya kalau kamu nak menggunakan konsep sisi 4 kitaran. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau nak ikutkan PQR, saya boleh guna cara lain. Nanti dulu. Saya guna cara yang sepatutnya dulu, sisi 4 kitaran dulu, tajuk ni dulu. So kalau ini 20, OS dengan OR adalah jejari bulatan. Jadi OSR adalah segitiga sama kaki. So kalau ini 20, apakah sudut S? Apakah sudut R? Sudut S dengan sudut R mestilah sama. Okey, sudut contoh yang banyak itu tak nampak kan? So ini 20. Jadi sudut S dengan sudut R adalah sama dengan 180 tolak 20, iaitu 160, bahagi dengan 2. So kita akan dapat ini 80, ini pun 80. Okey, so saya ambil, saya labelkan pada S saja. So ini 80. Jadi kita boleh tentukan sudut PSR di sini, di mana sudut PSR adalah sama dengan 80 tambah 60 sama dengan 140. Okey. Jadi sisi sudut yang bertentangan dengan S adalah sudut Q.
Jadi sudut PQR adalah sama dengan 180 tolak 140, maka jawapan dia adalah 40 darjah. Okey, ini adalah sekiranya saya menggunakan konsep sisi 4 kitaran, iaitu jumlah sudut bertentangan, jumlah dua sudut bertentangan adalah sama dengan 180 darjah. Okey. Saya boleh je gunakan kaedah yang lain, iaitu kaedah yang lagi mudah, di mana kita dah tahu tadi untuk segitiga sama sisi sudut dia semuanya 60. Jadi sudut di sini adalah sama dengan 80. Okey, yang saya warnakan ini adalah sama dengan 80 darjah. Okey. Dan kalau saya perasan, POR adalah lengkuk PR. PQR pun lengkuk PR. Bermaksud sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Jadi untuk dapatkan sudut ni sekadar buat 80 bahagi 2 pun dapat sama juga, iaitu 40 darjah. Okay. So bulatan cara kerja adalah pelbagai. Macam-macam kita boleh gunakan. Ya, cuma yang kali ni saya nak gunakan kaedah sisi 4 kitaran. Okey, baik. Bersambung kepada soalan nombor 4. So rajah menunjukkan bulatan berpusat O diberi bahawa sudut KNM sama dengan 55 darjah dan panjang KL sama dengan panjang LM. So ni sama kaki. Tentukan nilai sudut KLM dan B tentukan sudut LMN. Okey. So sudut KLM adalah sama dengan 180 tolak 55 kerana bertentangan. Okey, di mana jawapan dia adalah sama dengan 125. Okey, so sudut KLM sama dengan 125 darjah. Selesai. Untuk soalan B, kalau kita dah tahu ini sama dengan 125, macam mana nak dapatkan nilai LMN yang besar ni? Diketahui juga sudut bagi LMK. Jadi sudut LMK sudut LMK, kerana KLM adalah segitiga sama kaki, jadi LMK adalah sama dengan 180 tolak 125 bahagi 2. Okey, so 180 tolak 125 bahagi 2 adalah sama dengan 27.5 darjah. Okey, maka sudut yang kecil ni sahaja 27.5 darjah. Okey. So kalau nak mencari sudut LMN, tengok cara kerja saya. LMN adalah sama dengan 90 tambahkan dengan 27.5. So jawapan dia adalah 117.5 darjah. Okey, dan persoalannya kenapa perlu ditambahkan dengan 10? Dengan 90. Okey, kenapa perlu ditambahkan dengan 90? Ini kerana segitiga KMN, okey, ketiga-tiga bucunya terletak pada lilitan dan pada yang sama KN merupakan diameter. Kesimpulannya adalah ini bersudut tegak. Okey, sekiranya terdapat segitiga dengan salah satu sisinya adalah diameter, maka segitiga itu adalah bersudut tegak. Okey, dan nilai dia adalah 90 darjah. Okey, so itu sebab tu saya bila jawab soalan sudut LMN 90 tambah 27.5. Okey, ada masalah setakat ni? Okey, saya teruskan. Apakah hubungan antara sudut perluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan? Okey, kalau ikut kat sekolah tu theta dengan A. Jawapan saya mestilah theta sama dengan A. Kerana apa? Ini tambah ni sama dengan 180.
Nanti dapat nilai dekat sini. Lepas tu 180, tolak yang ni balik, dapatlah nilai ni balik. Okay, so itu jawapan saya lah. Theta mestilah sama dengan A. Okay. Kat sini ada tak ada tulis jatakan. Okay, Raja menunjukkan perentas PS dipanjangkan sudut peluaran dan ni dikalikan sudut pendalaman. Okay, tak apa. So kesimpulan dia nanti adalah sudut di sini theta adalah sama dengan A. Okay, A sama dengan theta. Theta sama dengan A, sama saja. Right? Jadi uji minda 6.2C. Sudut peluaran. Sudut peluaran, katalah saya mulakan dengan yang ini adalah A. So sudut peluaran adalah A. Jadi apakah sudut pendalaman bertentangan yang sepadan? Okay, apakah sudut yang sama dengan A? Sudut yang sama dengan A adalah sudut D. Okay, kerana dia adalah pelengkap ke penggenap kepada B. Okay, dan B tambah D sama dengan 180. Okay, yang bertentangan, jadi jawapan dia adalah D. So untuk yang seterusnya, sudut peluaran adalah E. Jadi sudut bertentangan yang sepadan dengannya adalah P. Okay, itu saja. Lukis bulatan seperti di sebelah. Dah lukis lah. Labelkan sudut pendalaman bertentangan yang sepadan untuk sudut peluaran theta dan alpha dengan simbol P dan Q masing-masing. So theta adalah, maksudnya kat sini adalah theta adalah sama dengan P, alpha adalah sama dengan Q. So dekat sini mana theta? So theta yang ini, dalam dia yang ini, bertentangan dengannya ini, maka ini adalah P. Okay, alpha dalamnya adalah P, bertentangan dengan dia adalah garisan ini. So ini adalah Q. Okay, so itu saja 6.2C. Boleh Okay, bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah? Okay, dah sampai kepada penghujung untuk 6.2. Kerana apa? 6.2 ni konsepnya adalah berkaitan dengan sudut bertentangan sahaja bagi sebuah sisi empat kitaran. Okay, so pergi kepada uji minda 6.2D. So apa konsep yang ada dalam sisi empat kitaran? Yang pertama adalah keempat-empat bucu sisi empat itu mestilah terletak pada lilitan. Okay, yang kedua, sudut bertentangan mestilah sama dengan 180 darjah. Okay, jumlah sudut bertentangan sama dengan 180 darjah. Dan yang ketiga adalah sudut yang bertentangan itu adalah sepadan dengan sudut peluaran. So dia ada 3 je dalam 6.2 ni. Okay, so nombor 1, raja di sebelah menunjukkan sisi empat kitaran KLMP dan garis lurus KPN. Diberi bahawa sudut KNM sama dengan 48 darjah dan sudut NMP sama dengan 35 darjah. Hitung sudut MLK. Yang ini. Okey. Pertama sekali, PNM adalah sebuah segitiga. Jadi, PNM adalah segitiga, maka ini adalah sudut peluaran bagi segitiga PNM. Jadi di situ saya boleh dapatkan sudut KPM. Sudut KPM adalah sama dengan hasil tambah sudut pendalaman yang bertentangan tu, 48 tambah 35. Okey, sebab ini pendalaman segitiga, tambahkan dengan pendalaman segitiga dapat sudut peluaran. So 48 tambah 35 adalah sama dengan 83 darjah. So ini 83. Jadi soalan minta hitung sudut MLK. So sudut MLK adalah sama dengan 180
tolak 83. Okey, so sama dengan 97 darjah. Okey, baik. Soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran PQRT dan garis lurus TRF. Sisi-sisi PT dan QR adalah selari. Diberi bahawa sudut PRQ sama dengan 54 dan sudut QRS sama dengan 92. Hitung nilai X. Okey, ada beberapa konsep digabungkan di sini. Okey, antaranya adalah ini 92. Maka ini pun 92. Okey, so sini pun 92. Sudut QRP adalah 54. Okey, jadi dengan menggunakan sudut selang-seli, okey, yang Z tu, maka sini pun adalah 54. Maka apa kesimpulan dia? 54 tambah X sama dengan 92. Jadi X adalah sama dengan 92 tolak 54. So X adalah sama dengan 38 darjah. Okay, so dia ada dua konsep yang digunakan di situlah. Sudut perluaran sama dengan sudut bertentangan. Kemudian gunakan konsep sudut selang-seli dalam tingkatan 1. Kalau ini 54, sini pun 54. Okey, nombor 3. Dalam rajah di sebelah, sisi 4 kitaran ABCD terletak dalam bulatan berpusat di O. Hitung nilai X jika DCE ialah garis lurus dan sudut DOB sama dengan 158 darjah. Okey, perkara yang sama. Macam mana tentukan nilai X? Kalau sini X, sini pun mestilah X. Okey, nampak? Kemudian, ini jejari. Ini pun jejari. Maka, sini pun mestilah X. Okey. Ini segitiga. Kemudian, 178 ni adalah perluaran. Maka, X tambah X adalah sama dengan 158. Jadi 2X sama dengan 158. So X adalah sama dengan 158 bahagi 2. Kita akan dapat X sama dengan 79 darjah. Okey, soalan nombor 3. Seterusnya, soalan nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQRS ialah suatu sisi 4 kitaran. Diberi sudut QSR sama dengan 36 darjah. Jika panjang sisi PS sama dengan PQ dan sudut RST ialah garis lurus, hitung nilai X. Sekali lagi. PSQ merupakan segitiga sama kaki yang bersudut tegak. Okey, segitiga sama kaki yang bersudut tegak. Sudut tegaknya di sini. Kerana SQ merupakan diameter. Okey, jadi sudut PSQ dan juga sudut PQS adalah sama, iaitu 45 darjah. 180 tolak 90 bahagi 2. So dapatlah 45 darjah, 45 darjah. Hitung nilai X. Okey, jadi untuk hitung nilai X,
Saya ambil di sini sajalah. Saya dah tak gunakan sisi 4 kitaran. Sebab ni dah menyelesaikan masalah. Kita boleh guna macam-macam. Okey. Jadi nilai X adalah sama dengan 180 tolak 45 tolak 36. Okey. So kita akan dapat jawapannya adalah sama dengan 99 darjah. Ada kaedah yang lain? Ada, banyak lagi kaedah yang lain. Okey, tapi saya nak pelajar faham kaedah yang ni lah. Right, kamu boleh gunakan pelbagai kaedah, tapi pastikan nilai X adalah sama dengan 99 darjah. Okey, sebab ini juga adalah bersudut tegak. Okey, kalau ini sudut tegak, maksudnya sudut dekat sini adalah 90 tolak 36 cara lain iaitu 54. Jadi X adalah sama dengan 45 tambah 54 sama dengan 99. Ini kaedah lain. Okey, kalau kaedah dengan menggunakan sisi 4 kitaran, sama je. Okey, jawapan tetap sama, 99 darjah. Okey, soalan nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O, diberi bahawa sudut BCD sama dengan 126 darjah, panjang lengkuk AB sama dengan BC dan sudut AOD ialah garis lurus. Hitung nilai X. Okey, so hitung nilai X. X di sini sama juga dengan X di sini. Ini pun adalah X. Okey, kemudian macam mana lagi nak tentukan? Right? Apa kaitan dengan panjang lengkuk yang diberikan itu? Adakah terdapat kaitan dengan panjang lengkuk AB sama dengan BC? Okey, jawapannya ada. Kalau saya ambil satu pembaris dan saya buat satu garisan AC, okey, apa yang saya akan dapat adalah satu segitiga yang bersudut tegak. Jadi, saya boleh dapatkan sudut ACB dan juga sudut BAC. Okey, jadi sudut ACB pun sama juga dengan sudut BAC, iaitu sama dengan 126 tolak 90 darjah. Okey, maka adalah sama dengan 36 darjah. Okey, 126 tolak 90 36 darjah. Jadi ini 36, ini pun 36. Maka untuk dapatkan nilai X adalah sama dengan 180 tolak 36 tolak 36. Okey, saya gunakan segitiga A, B, C. Jumlah sudut pendalaman adalah 180 tolak 36 tolak 36. So jawapan dia adalah sama dengan 108 darjah. Okey, jadi ini adalah untuk soalan nombor 5. Okey. So ini adalah penyelesaian bagi uji minda 6.2D. Right, jadi tamat berkaitan dengan sisi 4 kitaran. Okey, oleh itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.